Saingan 100 tahun Piala Malaysia dibuka dengan kejutan di utara tanah air apabila Uci Akbar memulakan pesta kemenangan pasukan Ngap Sayot Sarawak United apabila menewaskan Penang FC di laman lawan dengan jaringan 3-1. Bermula dengan jaringan menarik Uci Akbar minit 47, kemudiannya Kir Jones menambah derita Pulau Pinang ataupun Penang FC melalui satu counter attack untuk gol kedua. Selepas itu, Uci Akbar sekali lagi menjadi tumpuan untuk jaringan kedua pribadi yang juga jaringan ketiga buat pasukan Sarawak United di laman lawan. Jaringan tunggal untuk pasukan tuan rumah dihasilkan melalui Al-Hafiz untuk permulaan serba menarik yang dihasilkan oleh anak-anak buah E. Elavarasan di Pulau Mutiara. Daripada Al-Hafiz Harun untuk merapatkan kedudukan satu first timer. Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya Nadi Bola pada malam ini akan memperkatakan tentang saingan 100 tahun Piala Malaysia di mana hari ini ataupun malam ini menerusi 4 perlawanan yang terhasil 10 gol ataupun 11 gol terhasil untuk aksi pembukaan di 4 venue yang menyaksikan pasukan-pasukan yang dikatakan akan muncul selaku pasukan pilihan terpaksa berputih mata. Amaran telah pun diberikan oleh pasukan Sarawak United. Agi hidup, agi ngelaban. Ngap Sayot hari ini cemerlang di Pulau Mutiara. Dan malam ini saya akan ditemani oleh dua rakan setugas ataupun rakan teman baik saya, Smoy Bakiri dan juga Nizam Jamil, bekas pemain pasukan kebangsaan. Kita bincang pada undian bahawa Piala Malaysia sering menjanjikan kezutan yang luar biasa. Dan malam ini nyata satu tamparan hebat untuk pasukan Penang FC, Zam. Ya, seperti yang baru kita buat beberapa hari lalu di sini. Piala Malaysia ni kita tidak boleh katakan yang pasukan A akan pergi, pasukan B akan pergi, kerana ada rekod-rekod sebelum ini yang menunjukkan pasukan Liga Premier akan bertanding dengan motivasi yang lebih tinggi. Pada hari ini kita sendiri pun agak terkejut kerana pasukan Sarawak nombor 2 dalam Liga bermain dengan begitu baik, counter attack mereka begitu jitu, planning mereka sangat, kita boleh katakan well organised, dan tiga mata pertama untuk pasukan Sarawak sangat-sangat mengejutkan dan sangat bagus untuk permulaan. Gambaran awal dah terbukti daripada 4 perlawanan. Satu perlawanan ni Perak Sarawak antara pasukan yang bermain di tempat lawan, bukan home yang menang, begitu menarik. Saya rasa ini gambaran awal yang Coach Ella dengan pasukan dalam pasukan Sarawak sendiri dengan pemain-pemain menewaskan Penang di tempat sendiri. So saya rasa ini satu signal ataupun sekali lagi pasukan Liga Perdana memberikan cabaran. Okey, kalau kita imbas kepada jaringan pertama yang dihasilkan oleh Uci Akbar. Uci dengan 15 jaringan secara peribadi. Satu teknik decision making yang saya rasa kena dibuat pada waktu yang tepat dan juga sesuai, dan kepantasan berfikir apa yang perlu dilakukan. Jika kita lihat jaringan pertama itu, saya memuji, saya rasa mungkin Tommy Mawat daripada sebelah kiri. Satu crosses yang begitu baik, satu hantaran lintang, dan kita boleh lihat bagaimana Uci Akbar sebenarnya posisinya telah pun sedikit off balance, tidak seimbang, tetapi mungkin ini adalah kelebihan Uci Akbar, seorang penyerang yang mempunyai reputasi yang begitu baik, antara pemain terbaik dalam Liga Perdana pada tahun ini, melakukan satu jaringan yang mengingatkan saya pada mungkin jaringan Rivaldo daripada Barcelona suatu ketika dulu. Hampir sama, dan this is sangat-sangat gol yang sangat baik untuk daripada mereka. Kadang-kala seorang striker travelnya bola itu, positioning dia, dua cerita. Tetapi ini yang memerlukan keputusan yang satu saja. Betul, saya setuju. Insting ataupun penyerang meletakkan diri untuk terima bola dalam kawasan scoring area, this is Uci Akbar. Kalau kita lihat tadi, Nizam cakap tadi dalam posisi yang out of balance sikit, tapi teknik bicycle kick menjadikan gol. Satu saya pandang hantaran bola tersebut dan dia berada dalam kawasan scoring area. So itulah mungkin walaupun touch mungkin boleh menggunakan teknik secara lain, tetapi dalam kawasan area itu yang menyebabkan dia menjadikan gol. Dan saya memuji Tommy dengan hantaran tersebut, kerana hantaran tersebut bukan untuk bola ke tengah tu untuk challenge ball, tapi terus kepada Uci. Itu yang menampakkan pergerakan hantaran tepat. Kita bawa balik visual tu. Yang menjadi persoalan,
pada ketika positioning untuk backline pasukan Penang FC, Zam? Satu, membiarkan Tommy Mawat melakukan hantaran lintang dengan begitu sempurna untuk saya. Satu lagi ialah dua centre back di mana Okey. posisi Pause. mereka, kita boleh lihat bagaimana Kalau boleh kita rewind sikit saja. satu crosses yang baik. Sini. Untuk saya, ketika selepas proses itu dapat dilakukan tanpa ada pemain yang dapat menutup proses tersebut, dua centre back kita boleh katakan agak kurang fokus dalam menangani ataupun memberi cabaran, setidak-tidaknya membuatkan Uchi Agba lebih off balance. Untuk mendapatkan gol, kekerapan melakukan hantar crossing akan memberikan ruang besar untuk menjaga gol. So ini yang berlaku. Sebab separuh masa kedua terus gerakan ini berlaku, open game, ada hantaran crossing berlaku dan ini gol terhasil. Counter attack minit ke-54 Keir Jones. Saya rasa 3 sentuhan yang mana sekali lagi faktor positioning, bagaimana hantaran itu berlaku, bagaimana pertahanan komit ataupun tidak, itu persoalan Nizam. Saya rasa organisasi pasukan Penang ketika transition mereka ketika kehilangan bola memang sedikit tidak seimbang. Kita boleh lihat kalau dalam kaca TV sekejap lagi bagaimana saya memuji Keir Jones bagaimana off ball runningnya. Dia terus melakukan larian dan satu hantaran tanpa memandang daripada Sandro da Silva membuatkan Keir Jones berpeluang untuk menjaringkan gol dan menjaringkan gol. Dan ini menunjukkan ini adalah plan asal untuk pasukan Sarawak melakukan counter attack, dan kita lihat bagaimana jika kita angle TV ini diambil daripada atas, ada 5 pemain menentang 3 pemain pasukan Penang. Bermula dengan Stuart, kemudiannya kepada Sandro, kemudiannya Keir Jones. Tetapi pada bola yang terakhir yang diterima oleh Keir Jones, ada beberapa option yang boleh dilakukan. Sama ada bermain untuk Sandro ataupun apa yang dilakukan. Tetapi kepantasan larian, kepantasan bola, Asmai Bakiri. Betul, saya setuju. Kalau kita tengok dari counter attack berlakunya satu sentuhan. So ini selalunya masuk dalam attacking third, kita dah kena cepat. Kita tak payah tunggu dalam keadaan situasi banyak kawalan bola ataupun lambat membuat hantaran. Dan ini counter attack yang baik sebab kita dapat lihat berlaku di sebelah kanan, transition di bahagian tengah, pergi ke sebelah kiri, dan Keir Jones menggunakan kaki kiri dan kekuatan kaki kiri dia yang memang menggunakan kaki kiri, walaupun angle sedikit kecil tetapi touching yang baik. Dan sekali lagi yang menarik tu, sekali lagi transaction tu one touch dalam kelajuan bahagian attacking. Dia commit semualah. Defend commit kepada... Saya baru nak sebut saya antara yang meminati Quentin Cheng, tetapi saya tidak pasti adakah keputusan Quentin Cheng untuk komit kepada Sandro da Silva itu adalah betul, ataupun mungkin dia tidak perlu komit kerana pemain yang berlari tanpa bola dalam kes ini Keir Jones lebih bahaya daripada Sandro da Silva, kerana Sandro da Silva ada dalam 30 meter kan. Dalam keadaan situ pun sebenarnya Zam, kalau kita lihat waktu bertahan dalam counter attack untuk pergerakan satu touch ni memang defend tak boleh nak settle down kerana just nak pergi, satu lagi touch. So ini yang menyebabkan breaknya, terputusnya kombinasi pertahanan Penang. Wahal pada ketika itu 3 lawan 3. Yes. Kan? 3 lawan 3, tetapi bila balik pada macam Zam katakan, apabila komit terlampau awal pada gerakan yang terlibat pada permulaan Sandro tu sebenarnya kunci utama pada jaringan tersebut. Saya pernah melihat, saya sendiri ketika bermain menentang Felda, ketika bersama Felda, membawa Felda, Sandro melakukan satu hantaran yang sama seperti ini tanpa memandang pemain. Seorang pemain pertahanan komit, jika kita menyangka Sandro tidak nampak apa yang pemain lain lakukan, kerana Sandro adalah jenis pemain yang sentiasa scan. Dia tahu apa yang berada di belakang, dan ini antara yang dapat ditawarkan untuk pasukan Sarawak. Okey, sambil kita akan saksikan jaringan yang ketiga, anda akan kami sajikan dengan jaringan yang ketiga menerusi Uchi Akbar juga, dan juga jaringan Al-Hafiz. Saya nak ambil sedikit perbincangan ini. Kalau dilihat kepada line up dari Thomas Ruka, David Rowley diletakkan di DM, meletakkan Daniel Ashraf, Endrick, Al-Hafiz dan juga Sheridan di bahagian depan, Casagrande berseorangan. Mereka berdepan dengan pasukan Sarawak. Apakah taktikal yang saya berfikir adalah kenapa meletakkan terlalu banyak 4 pemain yang
berdepan dengan Sarawak. Okey, ini demand Pelik Malaysia bermain home, pasukan tuan rumah perlu melakukan serangan, perlu mendapatkan mencipta peluang dan mendapatkan gol. Kerana mereka ini macam dia jadi macam satu mesti kena lakukan sebagai pasukan tuan rumah untuk mendapatkan gol dan meletakkan pemain seberapa ramai di bahagian attacking. Ini sebenarnya sedikit perubahan daripada saya tengok kekuatan pasukan Pulau Pinang yang sebelum ini dalam liga menggunakan Casagrande dengan hantaran-hantaran tinggi. So kali ini bila posisi itu boleh jadi 4-1, nampakkan bahagian tengah tu perlu ramai, perlu ada pemain untuk mengimbangi kekuatan pasukan Sarawak United di bahagian tengah, meletakkan Casagrande. Tetapi kali ini saya tengok mungkin ada sedikit kekurangan apabila tak ada banyak hantaran berlaku terus kepada Casagrande. So ini mungkin kelemahan yang trap Coach Ella counter balik dia punya dengan taktikal dan meletakkan pemain yang menyebabkan Sarawak menguasai separuh masa kedua. Hari ini juga dengan 5-3-2 dari Ella Warasen, Tommy Mawat, Chanturu bersukaria dengan larian-larian ke depan. Zam. Saya rasa Tommy Mawat, Chanturu, saya gembira untuk Chanturu. Seorang pemain kita boleh katakan typical winger, ditukar kepada posisi wingback, melakukan satu assist. Dia ada jantung yang lebih daripada manusia biasa saya rasa. 30 lebih umur. Sangat baik, sangat efisien. Tommy Mawat juga saya rasa mana-mana jurulatih jika bermain dengan back five, wingback mereka kedua-duanya assist untuk gol dalam perlawanan sepenting ini. Saya rasa Ella Warasen malam ni tidur tutup mata. Chanturu, bapa Chanturu, seorang pemain bola sepak. Rambut ala-ala Roberto Baggio. Konsep permainan Chanturu lebih kurang bapak dia. Bapak dia ni, Chanturu ni, dia tinggal di sebuah estate di ladang Victoria, di Padang Serai, Kedah. Bapak dia ni mempunyai corak larian seperti Chanturu, yang eager nak menyerang. Betul. Eager nak bertahan. Itu Chanturu, Zam. Awak pernah bersama dengan Chanturu? Ya, saya bersama Chanturu di musim 2019. Terpaksa melepaskannya ekoran ada beberapa situasi. Tetapi dia sangat committed. Kita boleh lihat bagaimana dia bertukar posisi daripada seperti katakan tadi, right back kepada right wing back, melakukan satu crosses yang dengan begitu baik. Walaupun teknikalnya saya rasa biasa-biasa, tetapi winning mentality-nya, dia ingin berlari, dia ingin mencuba, itu yang saya suka seorang seperti itu. Bapak dia orang panggil Kicang. Kalau ikut nama, laju tu. Memang laju. Kicang bapak dia. Casagrande. Coaches semua dah tahu dah. Ya. Jadi mudah tugas. Ya. Letak double up sikit untuk cover Casagrande. Make sure Al-Hafiz jangan bagi dribble banyak. Itu Ya, Ella dah baca sebenarnya strategi. Kalau balik kepada formasi Ella gunakan 5-3-2 tu, dia tak K. Jones, Taylor, Stewart. Ini semua orang yang akan pergi kacau challenge dengan Casagrande untuk bola tinggi. Betul, mereka menutup ruang Al-Hafiz dengan Sheridin, Daniel, Hendrik untuk melakukan banyak hantaran-hantaran kepada bahagian depan. Ini kalau kita panggil, kalau taktikal ni trap lah. Maksud dia counter balik apa yang Penang ada tu untuk patahkan dia punya serangan dan Sarawak buat counter attack. So ini saya rasa by strategi yang menjadi untuk Ella berdepan dengan pasukan Penang ni. Saya setuju, saya nak tambah sikit apa yang Asmawi katakan. Pasti plannya ialah untuk menutup segala ruang, Ya. crosses untuk Casagrande dan menang bola kedua, second ball. Menang bola kedua itu yang membuatkan mereka boleh counter attack untuk gol-gol Ya, yang lain. counter attack tu kalau kita tengok gol kedua itu tadi melibatkan dua pemain di bahagian bawah, satu Sandro atas. Stewart dengan K. Jones daripada bawah ni. 16 Sandro, K. Jones. So ini memang taktikal pakai. Selalu pasal tu saya pada awal saya maklum selalunya main home away, pasukan lawan, pasukan tuan rumah akan pergi go for a goal. Mesti dapatkan gol sebab main home. Tim lawan akan bertahan sedikit dan guna counter attack. Ini strategi dan ini menjadi. Saya rasa dengan hujan lagi, dengan cuaca yang tidak padang, yang tidak begitu baik, membantu banyak pasukan Sarawak untuk bertahan dan melakukan counter. Agak sukar untuk pasukan Penang yang menolak. Kita boleh lihat pada separuh masa kedua tadi mereka menolak 30-40 meter, kemudian terkena counter attack, nak berpatah kembali hingga 3 lawan 3, 4 lawan 3. So it's a challenge untuk mereka malam ini. remote Sarawak United dipegang oleh Sandro. Ya, for the attacking third masuk. Ya.
Dan bawah tu kita tengok tadi kan kita dah tahu dah ada Asri Cucu, Syami, Zaril, ini orang yang tak boleh tinggalkan kawasan dekat tengah. So sekali lagi betul Nizam tadi yang kiri kanan Canturu, Tommy Mawat bila main sistem 5-3-2, kiri kanan ni mengimbangi kedudukan bertahan dan masuk attacking. Jadi tahniah kepada pasukan Sarawak United yang memulakan cabaran 100 tahun Piala Malaysia ini dengan cerita yang cukup menarik di Stadium Bandaraya.